Hai, Assalamualaikum kepada pensyarah saya, Sir Arsyad dan rakan-rakan yang menonton video ini. Hari ini saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang real life Iron Man, iaitu Elon Musk. Elon Musk merupakan jurutera dan usahawan teknologi. Dia juga pengasas, CEO dan pereka utama SpaceX. SpaceX ialah short form kepada Space Exploration Technology Corporation. SpaceX ni dia syarikat yang membuat roket boleh landing ataupun yang boleh mendarat di pangkalannya sendiri. Dia CEO kepada Tesla. Dia juga arkitek kepada Tesla tersebut. Tesla ni dia merupakan syarikat US yang mereka membuat dan menjual kereta elektrik dan komponen rangkaian kuasa kenderaan elektrik. Okey, sekarang saya akan ceritakan sedikit sebanyak dia punya perjalanan hidup. Macam dari dia kecil sampai dia besar, sampai dia buka company sendiri. Pada asalnya, pada mulanya masa dia kecil dulu, dia mangsa buli. Dia pernah umban, jatuh tangga sampai kena masuk hospital. Walaupun Elon Musk ni dia kena buli, tapi benda tu tak stop dia daripada buat hobi dia. Masa dia kecil, hobi dia suka membaca. Dia pernah menyatakan yang satu hari dia baca 10 jam. Satu hari. Bayangkanlah kalau setahun dia baca berapa jam. Antara buku yang dia khatam masa umur dia 9 tahun, antaranya ialah ensiklopedia yang British edition. Satu buku tebal dia ni ada berapa siri buku, ada 9 ke 10. Selain daripada membaca, dia juga belajar programming, coding komputer semua tu masa umur dia 9 tahun. Oh my god, wow! Dan semasa umur dia 12 tahun, dia ada mencipta video gamenya sendiri bernama Blaster. Game Blaster yang dia buat tu, dia jual dekat majalah PC dan Office Tech dengan harga $500. Ketika Elon Musk berumur 16 tahun, dia dan adiknya Kimball, mereka cuba untuk membuka arcade permainan video. Tetapi benda ni tak digalakkan dan tak diluluskan oleh Majlis Perbandaran kerana mereka terlalu muda time tu. Pada tahun 1988, Elon Musk dia keluar daripada Afrika Selatan atas dua sebab. Satu sebab dia nak sambung belajar. Satu lagi sebab dia tidak menyokong apartheid. Apartheid ni dia merujuk kepada suatu sistem politik yang memisahkan antara orang kulit cerah dengan orang kulit gelap. So dia tak sokong benda ni. Jadi dia keluar daripada Afrika Selatan. Kat Pennsylvania University tu, dia ambil bidang fizik dan ekonomi. Dia dah grad apa semua, dah habis. Lepas tu dia berhajat nak sambung PhD. Tetapi dia masuk hanya 2 hari. Sebab dia rasa macam internet tu lebih cerah masa depan berbanding fizik apa semua ni. Itu adalah sedikit sebanyak perjalanan hidup Elon Musk, di mana dia start dari bawah sampai dia naik atas. So sekarang saya nak bagi tahu pasal dia punya inovasi dan teknologi yang dicipta oleh Elon Musk sendiri, ialah SpaceX. Sewaktu dia dekat SpaceX, dia ada mencipta satu roket Falcon 9. Roket ni setelah dia dah berlepas, dia berjaya kembali ke pangkalan setelah melakukan tugas membawa atau menghantar bekalan kepada para astronot yang berada di stesen luar angkasa ISS. 3, 2, 1. Building on the history of Saturn V Apollo, returning back 39A to interplanetary
Inovasi yang kedua ialah Tesla Motors. Sewaktu Elon Musk memegang Tesla, dia dapat mengeluarkan 3 model kereta. Model yang pertama iaitu Tesla Roadster. Tesla Roadster ni dia merupakan kereta sport elektrik yang dikeluarkan pada tahun 2008. You know, the great thing about electricity is you get full torque from 0 RPM. Kemudian dia mengeluarkan model yang kedua iaitu kereta sedan yang bernama Tesla Model S. Tesla Model S ni bila sekali dia charge full, dia boleh mencecah 300 km. Stop! Come on! Come on! Kereta model yang ketiga ialah kereta berupa SUV iaitu Tesla Model X. Dan sekarang dia ada keluarkan model yang keempat iaitu Cybertruck. Dia macam Ford Ranger semua tu, tapi lagi berkuasa dan menggunakan elektrik. Inovasinya yang ketiga ialah Solar City. Solar City dia merupakan sebuah perusahaan penyalur sistem tenaga solar terbesar di US. 3 years ago, this was nothing but fields, empty. Inovasinya yang keempat ialah Hyperloop. Hyperloop ni dia macam bullet train. Pernah dengar bullet train tak? Yang kat Jepun, di mana train bawah tanah yang boleh mencecah dengan kelajuan yang sangat tinggi. Dia macam kita masuk dalam satu kapsul yang boleh memuatkan hingga 8-10 orang macam tu. Kapsul ni dia akan bawa kita ke destinasi yang kita nak. Musk menyatakan bahawa kapsul ni dia boleh mencecah hingga 200 km per jam. Such an environment enables the pods to reach speeds of over 760 miles per hour using very little energy. Inovasinya yang terakhir ialah Neuralink. Neuralink ni dia satu chip yang sangat kecil yang mereka akan membuat pembedahan kecil, pembedahan minor kat kepala dan mereka akan masukkan chip tu. So chip tu dia bertujuan untuk menghubungkan otak kita dengan komputer. Tak kisahlah komputer macam kita main PC ataupun dengan robot-robot. So daripada situ kita boleh kawal pergerakan robot. Kalau kita tengah main game, kita boleh kawal pergerakan kita dalam game. Elon Musk tidak hanya berhenti di situ. Sekarang ni dia tengah usahakan projek untuk membawa manusia ke planet Mars pada tahun 2024. Jadi kita tengok apa akan jadi nanti. 2 years there's an opportunity to fly to Mars. So then in 2024 we want to try to fly 4 ships. The goal of these initial missions is to find the best source of water. That's for the first mission, and then the second mission, the goal is to build the propellant plant. Yang kita ketahui, Elon Musk dia orang yang sangat berinovasi, orang yang sangat hebat, dia suka mencuba benda baru. Oleh itu, dia menerima ranking ke 21 paling berkuasa di dunia oleh majalah Forbes. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.